Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khallikna bi khuluqil hilmi wa haqqikna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang bagaimana kita untuk mendapatkan redha Allah dalam hidup kita. Sepanjang kita hidup di atas dunia ini, kita diminta supaya berusaha untuk kita dapatkan redha Allah. Kerana dalam diri kita ni, dalam hidup kita ni, kita kena dapat dua je redha yang utama pada diri kita. Yang pertama dipanggil redha Allah, yang kedua redha kedua ibu bapa kita. Yang ni dipanggil untuk kita nak lepaskan diri kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang dah berumah tangga, bagi perempuan, seorang wanita, dia diajar supaya dapatkan redha suaminya menjadi keutamaan dalam kehidupannya. Redha Allah ni menjadi sukar kalau sekiranya kita tak susun dalam hidup kita ini dengan cara yang terbaik. Cara yang kita susun ni sampai ke 39 dah. Macam mana kita nak dapat redha Allah? Salah satunya kita diajar supaya menjaga adab dan juga akhlak. Kerana dengan adab dan juga akhlak inilah menyebabkan kitanya salah satu harta yang bernilai untuk kita bawa menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan kita, dia dah bagus ibadah dia kepada Allah. Dia kemudian dia dah cantik dah keyakinan dia dalam hidup dia. Tapi bila sampai bahagian akhlak, buruk akhlaknya. Yang ni kadang-kadang gagal. Dalam hidup kita ni dia mesti ada 3 sendi yang anda pernah sebut pada jemaah sekalian. 3 sendi ni dipanggil keutamaan dalam hidup kita. Yang pertama dipanggil keyakinan pada Allah. Dalam hidup kita ni jangan kita berbolak-balik keyakinan kita dengan Islam. Kalau kita berbolak-balik keyakinan kita dengan Islam, menyebabkan kita ni tak boleh nak mengucap 2 kalimah syahadah. Sukar untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, sendi yang kedua dipanggil ibadah kita, mesti kita semakin dekat dan semakin dekat pada Allah. Ibadah kita ni kita diajar supaya jaga ibadah kita, jangan tertinggal. Jangan kita ni buruk di sudut ibadah kita. 2. Yang ketiga, kita diajar supaya dalam hidup kitanya diajar supaya kitanya jaga akhlak kita. Akhlak kita ni mainkan peranan sepanjang dalam hidup kita supaya jangan rosak akhlak kita. Ramai di kalangan kita, dia yang lain tu bagus, tapi bila sampai bahagian akhlak ni jadi buruk. Di sudut kadang-kadang kata-kata kita, kadang-kadang di sudut yang disebut dengan perbuatan kita.
Kadang-kadang dalam hubungan kita, hubungan sama kita ni, senang kita nak jadi putus silaturahim. Senang untuk kita nak berprasangka. Senang untuk kita nak buruk di kalangan kita, hubungan di antara satu sama lain. Yang ni pun diambil kira. Islam disuruh kita jaga akhlak. Dalam hidup kita ni, jangan kita buruk akhlak kita. Buruk akhlak dengan melalui tingkah laku kita, ataupun budi bicara kita, ataupun yang disebut kata-kata yang keluar daripada mulut kita ini sendiri. Hari ini kita sambung lagi tentang adab dan juga akhlak harta yang bernilai ini dalam perbincangan pada muka surat 207 tu kan. Kita berhenti setakat tersebut. Saya suka memberi contoh orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Apabila dia bebas kelak, biasanya masyarakat akan memandangnya dengan pandangan negatif. Biasanya jadi demikian. Apabila ini diamalkan, hanya akan menekan si pesalah berkenaan, sehingga ada yang berpandangan bahawa masyarakat tidak dapat menerima mereka kerana buruknya akhlak dia sebelum daripada ini. Kesan daripada situlah. Kadang-kadang orang dimasukkan penjara kerana pribadi dia tu yang tak cantik. Bila pribadi dia tak cantik, buruknya pribadi dia, yang menyebabkan akhirnya dia masuk dalam penjara kerana sikap dia dan cara bertindak dia tersebut. Bila dia keluar daripada penjara, biasanya orang akan pandang dekeh. Orang akan pandang remeh terhadap dia. Bila demikian, dia ni seolah-olah dalam hidup dia ni, masyarakat tidak dapat menerimanya. Masyarakat seolah-olah tidak boleh terima kesilapan yang dilakukan sebelum daripada ini. Maka ini boleh memberi kesan kepada dirinya sendiri. Dia bawa kesan dalam hidup dia. Sebaik-baiknya, orang yang keluar penjara ni, dia jangan balik ke kampung halaman dia. Jangan dia tinggal tempat yang sama yang pernah dia hidup sebelum daripada ni. Dia mesti berpindah ke tempat lain. Dan dia hidup membina kehidupan yang baru. Yang ni pun diajar dalam Islam. Supaya orang tak tahu daripada mana asal usul dia. Dan background dalam hidup dia sebelum daripada ini. Kemudian andai merasakan bahawa tiada orang mampu menerimanya kembali, dia mudah untuk kembali melakukan kesalahan yang sama. Biasanya demikian. Orang yang keluar penjara ni, kalau dia masuk dalam masyarakat, orang tak boleh terima dia. Kerana sikap dia sebelum daripada ni, orang teringat-ingat lagi, dia akan buat balik PL yang sama. Yang pernah dilakukan sebelum daripada ni. Ini kesan daripada mana? Dia tak boleh kuat keyakinan dia dalam hidup dia. Itu Rasulullah pesan pada kita ni kena kuat keyakinan kita ni. Wattinu anfusakum. Kamu kena ada pendirian kamu. Jangan kamu ikut orang. Jangan hidup kamu ni dalam keadaan yang ikut-ikut suasana. Jangan. Tetapi kamu hidup dalam diri kamu ni, kamu ada pendirian agama yang kuat, yang mengukuh pada diri seseorang. Penagih dadah sebagai contoh. Kita tidak boleh menerimanya walaupun dia sudah cuba untuk memperbaiki dirinya. Keadaan ini menyebabkan akhirnya dia melakukan perbuatan yang sama yang pernah dia lakukan sebelum daripada ini. Ini ramai kan yang keluar daripada pusat serenti masuk serenti balik. Berulang dalam pada diri dia. Kalau kita tanya kenapa berulang? Kerana masyarakat tak boleh terima. Masyarakat sukar untuk menerima. Yang ni yang menyebabkan pada diri dia ni, dia ulang balik. Dia kata, alang-alang orang tak nak pandang pada aku buat balik lah. Benda yang sama. Lepas tu masuk serenti, makan percuma pula tu dia sebut. Masuk penjara, makan percuma. Dia jadi demikian. Kalau dia duduk kat luar, dia jadi susah. Dia terpaksa cari makan, dia terpaksa banyak benda. Duduk dalam penjara, bagi dia, sonok dia. Kerana apa dia? Semuanya jadual teratur. Semuanya kena ikut disiplin. Yang menyebabkan dia pun rasa sonok. Dia kembali balik. Berulang kali. Kalau kita buat kajian, orang kita buat kajian kan, yang masuk penjara ni, kebanyakan di kalangan mereka yang masuk penjara, mereka akan buat lagi PL yang sama. Lebih kurang 80% akan ulang balik perbuatan yang sama tersebut. 20% je yang akan meninggalkan perbuatan yang lama tadi. Punca apa dia? Punca akhlak dia panggil. Sama ada akhlak kita yang menerimanya ataupun akhlak yang keluar daripada penjara tu, dia mengulangi sikap yang lama dalam hidup mereka. Ini semua berlaku kesan daripada penerimaan kita. Sebutnya akhlak kita. Ini adalah hasil daripada pandangan kita terhadap mereka. Sama juga kita kan. Biasanya kita pergi rumah orang ni, kita suka ziarah orang ni,
terhadap orang yang suka terima kita. Mana-mana rumah yang kita pergi, orang nampak macam tak berapa nak suka dengan kehadiran kita, kita tak akan pergi lagi. Dia akan jadi demikian. Penerimaan dipanggil. Penerimaan ini berdasar pada sikap dan dipanggil akhlak dalam hidup. Kadang-kadang orang kita ni, akhlak kita ni tak pandai. Orang datang je rumah, kemudian baru je sampai ke rumah, kita dah mula tanya dah, ada hajat apa datang di sini? Dia tanya soalan demikian. Tunggulah dulu, masuklah dulu. Jemput dulu, masuk dan sebagainya. Ni tanya terus. Lama ke datang ni? Dia tanya demikian. Lama ke datang ni? Orang yang tetamu datang tu tak selesa. Tak selesa. Lama-lama, yang datang tu bukannya orang lain. Yang datang tu adik-beradik dia. Yang datang tu anak saudara dia. Yang datang tu di kalangan keluarga dia je. Tapi cara dia tu, sambut tu, cara akhlak yang buruk dia panggil. Cara kita ni tak pandai nak melemah lembut ke bahasa kita ke. Cara tutur bahasa kita ni. Ramai orang kita ni terlampau kasar cara dia. Yang menyebabkan orang tak selesa. Lain kali orang tak nak datang dah rumah dia. Tak nak datang. Dan Ana biasa sebut kan, kita ni kalau tak ada orang nak datang rumah, terutama raya ni, misal contohnya. Raya ni kan makan biskut raya kita keluarga je kita makan. Satu keluarga je kita makan. Tak ada orang nak datang. Beli kuih raya bukan lagi banyaknya. Tapi bila sampai musim raya, tak ada orang nak datang. Menandakan ada sesuatu yang tak kena rumah tangga kita. Rumah tangga kita ni, maknanya mesti buruk akhlak kita. Mesti tingkah laku kita tak elok. Sampai orang tak sudi untuk datang ke rumah kita. Puas kita ajak orang. Marilah beraya kat rumah, misal contohnya. Marilah, tu yang raya. Kalau cuba kita bayang, kalau beraya pun orang tak nak datang, yang tak beraya lagi tak datang. Yang hari-hari biasa, lagi sukar. Cuba kita tengok anak saudara kita, senang tak datang rumah tangga kita. Cuba kita perhati, anak-anak adik-beradik kita ni, suka tak dia datang rumah kita. Ramai mana di kalangan kita, anak saudara pun tak nak datang. Susah nak datang. Kita bila anak saudara datang, kita disiplinkan dia. Duduk, jangan berjalan, kita sebut. Kita sebut demikian. Kita disiplinkan dia. Dia pun duduk senyap je. Yang kecil-kecil tu kan, dia tak boleh nak berlari dalam rumah tangga kita. Kita sebut, lari pecah, yang makngah punya ni siap engkau. Dia sebut demikian. Anak saudara senyap je. Duduk dalam rumah tangga dia. Maknanya apa dia? Dia ni tak ada, kalau istilah orang Jawa dipanggil tak friendly. Nak sebutnya, dalam istilah kita nak sebut gambaran, tak ada perasaan. Patutnya anak saudara datang, kita bila anak saudara datang, kita sebut, tu, hari peti ais, kita sebut. Kejar peti ais. Ada apa? Misalnya contoh, cuba pergi tengok dalam peti ais tu ada apa. Maknanya anak saudara tu tahu dah. Mak saudara dia dah sedia dah yang disebut dengan apa dia? Makanan-makanan yang banyak. Yang disiapkan untuk dia. Dia pun rasa seronok. Ni tak, kita bila anak saudara masuk je, siap kita. Rumah ni ada disiplin tahu, kita sebut. Ada peraturan tahu, jangan buat macam rumah engkau. Dia sebut pada anak saudara dia. Anak saudara pun diam je. Macam masuk kelas darjah 1 dia panggil demikian. Anak saudara dia jadi demikian. Akhirnya bila begitu anak saudara tak nak datang. Anak saudara kita pun tak nak datang. Bila mak-mak dia ajak ataupun ayah dia ajak, jom kita pergi rumah mak ngah, jom pergi rumah kak cik, rumah mak cik dan sebagainya. Tak nak lah. Kenapa tak nak? Duduk kat rumah seronok lagi disebut. Daripada pergi sana, nanti kerah je kat rumah tu. Disebut demikian. Yang ni terjadi dalam kekeluargaan. Itu bayangkan, tu anak saudara. Jiran tetangga, anak-anak jiran, lagi tak ada. Zaman-zaman kita kecil-kecil dahulu kan, anak-anak jiran ni, dalam rumah tu biasa je masuk. Dalam rumah, kat kampung kan. Kalau kat kampung tu anak rumah jiran, anak-anak jiran ni macam anak kita sendiri. Kita rasa suasana demikian. Tapi sekarang tak ada dah. Dulu, anak-anak jiran ni kan, bila nak mandi apa datang ke rumah kita. Nak mandi. Padahal nak mandi datang. Ambil air, mandi dekat telaga kan. Mandi dekat telaga, basuh kasut bersama. Basuh kasut tu bersama dengan anak-anak kita. Sekarang tak ada dah.
Zaman kita tak ada dah. Anak-anak kita. Kasut hitam kan. Sekarang tak ada nak basuh dah kita ni. Nak sebutnya. Gambaran bagaimana suasana itu tak ada. Dulu kan. Benda yang hilang di kalangan kita apa dia? Nila. Kan? Nila kan hilang kan. Kapur. Nak sebutnya. Nila, kapur. Tak ada dah sekarang. Mana ada orang cakap tentang nila sekarang? Dulu kita cakap kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Tak ada dah nila sekarang. Kalau sebut dah anak-anak kita pergi beli nila pergi. Anak kita mesti terkejut. Nila? Benda apa dah nila? Nak sebutnya yang sedemikian rupa. Kita tak ada dah suasana yang demikian. Dulu rendam baju tu. Masuk baju. Basuh, pegah, elok-elok. Biar nampak baju putih menjadi warna kebiru-biruan. Nak sebutnya demikian. Nak gambarkan bagaimana adab dan akhlak kita suatu ketika dahulu. Suatu kita ni jadi damai. Hidup satu kampung tu meriah je rasa. Macam satu keluarga je. Hari ni kita tinggal kat taman. Tak ada dah suasana itu. Suasana kita semua sibuk dengan masing-masing dengan kekeluargaan masing-masing. Sibuk dengan Upin Ipin. Sibuk dengan Avengers dipanggil. Yang terbaru ni kan. Sampai orang kita boleh bawa anak pergi nak tengok Upin Ipin pukul 2 pagi. Pawagam. Bawa yang kecil-kecil pun. Nak sebutnya sampai tahap demikian orang kita. Nilai pada diri kita. Bawa anak kita nak tengok Upin Ipin tu. Di Pawagam baru ni kan. Ni yang terbaru ni. Yang baru kemarin. Sampai orang datang masuk Pawagam pukul 7 pagi. Bawa anak-anak ni. Rela tak pergi ke sekolah. Semata-mata apa dia? Nak tengok Avengers ni. Avengers ke apa dia dipanggil ni? Anak sebutnya 7 pagi. Indonesia lagi teruk pukul 5 pagi dimulakan. Orang Indonesia. Dimulakan dengan pukul 5 pagi. Yang ni nak tengok tayangan paling bersejarah dalam dunia. Filem yang lebih pada 3 jam. Filem yang lebih 3 jam. Gila tak gilanya masyarakat kita. Anak sebut sampai hilang adab, hilang akhlak di kalangan kita. Kita orang masjid ni tak tahu apalah dia panggil. Tapi tanya anak-anak muda tu sampai beratur berebut nak beli tiket. Nak beli tiket ni sendiri 10 juta dijual. 10 juta ringgit dah dapat sebelum daripada tayangan bermula. Anak sebutnya sampai tahap demikian. Sampai dalam teruknya ekonomi kita ni rela keluarkan duit belanja benda-benda yang demikian. Padahal ekonomi kita ni memang dalam keadaan muram kan. Sekarang teruk sangat ekonomi kita. Kewangan kita tak sama dengan kewangan tahun-tahun yang sudah. Tanyalah di kalangan kita. Kita terasa. Orang meniaga dia boleh terasa sangat. Siapa yang meniaga dia terasa. Banyak mana pelabur-pelabur yang lari daripada negara kita kan. Kemudian yang kedai-kedai yang ditutup. Kedai-kedai yang ditutup. Tak boleh nak meniaga. Perniagaan dalam masyarakat kita. Punca apa dia? Ekonomi kita tak bergerak. Dia tak berpusing. Ekonomi kita jadi statik balik. Senyap balik. Suasana yang berlaku pada hari ini. Dah kita kena kencing banyak kan dia panggil. Nak sebutnya gambaran bagaimana masyarakat kita bukannya semakin mengukuh, tidak. Semakin membebankan hidup. Dulu sebut hutang negara banyak kan. 686 kan hutang. Sekarang 750 hutang itu. Lagi naik bukan lagi kurang. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita ni semakin teruk bebanan dalam negara kita. Cakap banyak kan kena marah kita kan. Ni gambaran bagaimana teruknya keadaan penerimaan kita. Cara penerimaan kita tadi. Penerimaan dua-dua pihak, yang luar dan juga yang dalam. Dua-dua ni mainkan peranan di kalangan kita. Ia adalah hasil daripada pandangan kita terhadap mereka. Kenapa jadi macam ni? Kerana cara kita berfikir dan cara kita bertindak di antara satu pihak dengan satu pihak. Yang ni yang terjadi. Sama juga dengan kawan-kawan kita. Sama juga dengan yang disebut dengan kita berkawan dan bersahabat. Sama. Kadang-kadang bahasa yang kita guna tu menyebabkan ramai di kalangan kita ni tak selesa. Di kalangan. Dia bukan bahasa aja. Kadang-kadang yang terakhir ni tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan kita ni kan. Katakanlah kita dalam grup WhatsApp. Kadang-kadang ada orang yang dia tulis, bagi dia, tulisan dia tu lembut. Tetapi orang yang baca dalam keadaan kasar. Yang ni yang menyebabkan akhirnya jadi
berkelahi di kalangan kita. Yang left group, yang kena remove group, dia panggil. Yang left group ada, yang kena remove pun ada juga. Yang kena kick pun ada juga, dia panggil. Kena terajang terus, dia panggil. Nak sebutnya. Nak sebut gambaran bagaimana kita je. Yang dalam Facebook, yang di-unfriend, yang di-unfriendkan, yang di-block, nak sebutnya. Istilah-istilah ni, yang digunakan di kalangan masyarakat kita. Punca apa dia? Punca kata-kata kita, akhlak kita yang buruk. Kes dalam rumah tangga kan, kalau perhatian sekian rasa tak ada kerja dan sebagainya, cuba pergi mahkamah syariah. Duduk di mahkamah syariah macam contoh. Duduk dia di mahkamah syariah, pergi dengar je. Katakanlah kita ni, kita tak ada kerja, pergi mahkamah, kita dengar perbalahan dalam mahkamah syariah macam ni. Setiap 15 minit, orang kita bercerai. 15 minit di Malaysia kita ni bercerai. 15 minit je bercerai. 15 minit bercerai. Nak sebutnya gambaran. Kerana apa dia? Kerana adab dan juga akhlak yang tak tersusun. Masyarakat kita ni kuatnya, nak sebutnya buruknya penerimaan. Tu suami isteri. Yang tu suami isteri tu, waktu mana dia kahwin tu, orang kata bagaikan pinang di belah dua tu. Nak sebutnya. Dianya sendiri. Tapi, bila dah kahwin, pinang di belah 10 terus. Nak sebutnya bagaimana rosaknya akhlak di kalangan kita. Kadang-kala teman kita dia berbuat kesalahan sekali, tetapi kita tidak boleh terima dan memaafkan kesalahannya. Sikap kita kan. Yang baik dia tu, kita tenggelam. Yang buruk dia tu, yang kita ulang. Yang ni yang rosak kita je. Yang baik dia tu, kita padamkan. Manakala yang buruk dia itulah kita ulang-ulangkan, kita sebut-sebut. Padahal yang baik dia tu jauh lebih banyak daripada yang buruk yang dilakukan. Tapi yang buruk ni lah yang kita pegang sepanjang masa. Kita tak ingat dah saat kita ni berkawan dengan dia. Banyaknya masa-masa yang indah dengan sahabat kita. Tapi bila berlaku sesuatu benda saja menyebabkan kita berkelahi yang tak berkesudahan. Orang Melayu kita ni, kalau dia berkelahi, dia tak berhenti cakap tu. Dia berkelahi itu panjang. Aku tak suka dengan dia sampai bila-bila dia sebut. Sampai bila-bila tu tak apa lagi. 7 keturunan dia sebut. Ni dia terbawa-bawa dalam hidup dia. Jangan. Kita jangan begitu. Damaikan di kalangan kita. Belapang dada sesama kita. Jaga akhlak di kalangan kita. Akhirnya, ia akan berpanjangan dan kita pula putus hubungan dengannya. Keadaan ini sangat bahaya. Bahaya. Kita jangan ingat, bila kita putus hubungan dengan saudara-saudara kita, tak tegur siapa sama kita, dia akan jadi pada diri kita ni selesa. Aku dah okey dah. Kerana apa dia? Aku tak bercakap dah dengan dia. Kita sebut demikian. Tak. Sebenarnya, kamu tak okey tu kita sebut. Bila kamu tak bercakap dan tak tegur dengan dia, kamu dalam keadaan bahaya. Bahaya apa dia? Bila dia mati, dalam keadaan dia tak tegur siapa, tempat dia dalam neraka Allah SWT. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang dia mati dalam keadaan memutuskan silaturahim. Tak masuk syurga di kalangan kita. Ya benar, ada orang yang berbuat salah dan itu adalah kesalahannya. Kita kena terima hakikat. Ada orang yang buat salah. Hidup ni tak ada yang sempurna. Mana ada orang yang hidup ni betul je dalam hidup dia. Tak ada orang yang demikian. Kita kena terima hidup ni ada yang buat salah. Sama ada dia sengaja buat salah ataupun dia tersalah. Ini terjadi dalam hidup kita. Hakikat ni kita kena terima dua-dua. Dalam diri kita ni kena berlapang dada sepanjang masa. Dalam hidup. Cuma yang tersalah tolong betulkan. Manakala yang sengaja buat salah, tolong minta maaf. Yang sengaja buat salah. Jangan diulang lagi perbuatan yang membuat salah ini. Dalam Islam diajar, bila kita tersalah, kita minta maaf, istighfar banyak-banyak. Kerana kita tak sengaja pun pada diri kita. Tak ada orang yang tak buat salah. Namalah dia siapa pun. Dalam hidup dia, dia akan buat salah. Bila dia buat salah, maka dalam hidup dia, kecuali dia Nabi. Nabi dia tidak buat salah. Nabi maksum, dia panggil. Manakala kita ada je salah. Para hadirin sekalian, jangan ingat, bila dia jadi ustaz, dia tak buat salah. Jangan ingat,
Bila dia jadi ustazah, sempurna dah dia. Tak. Kadang-kadang yang buat salah ni banyak di kalangan kita yang terjadi perkara demikian. Tetapi janganlah kita pula membuat salah di atas kesalahan itu. Jangan kita pula bila orang buat salah, kita pun balas dengan kesalahan juga. Jangan. Manakala dia buat salah, kita bagi tahu nasihat yang elok. Kita jangan tambah lagi kesalahan yang dia buat tadi, tindan dengan yang dilakukan tadi. Tak betul dalam hidup kita demikian. Dalam hidup kita ni, biar kita, orang buat salah tu dia buat salah. Tapi dia tu kena betulkan. Manakala kita jangan tambah kesalahan yang dilakukan itu. Kadang-kadang kan, orang buat salah, buang sampah. Misal contohnya. Buang sampah satu tempat. Kita kata, buang sampah, ada sampah lah kat situ. Dia buat salah, kita pun ambil sampah kita tambun satu lagi. Kita timbun satu lagi atas sampah tadi. Orang tanya dia, kenapa kamu buat salah? Dah tahu dah dia buat salah. Kemudian kita pergi ambil sampah, kita pergi letak sampah lagi satu tempat tersebut. Misal contohnya, kita kata nak suruh sekali je pengangkut sampah angkat. Kita sebut demikian. Tak, jangan buat demikian. Kadang-kadang kan kita ni nak tengok orang naik kereta, orang campak sampah melalui tingkap. Kadang-kadang kan kita tengok Allah campak sampah melalui tingkap pula. Tak ada kotor kawasan. Kita sebut demikian. Tak lama kita makan, kita campak juga. Kita campak juga. Orang tanya, kenapa kamu campak juga? Yelah, dah ramai dah campak, kita pun campak je. Kita buat alasan kerana orang buat salah, lalu kita pun mesti buat salah juga. Tak betul dalam hidup kita demikian. Ini maknanya, biarlah yang dia buat salah tu dia. Macam contoh yang mudahnya apa dia? Kita tengok orang potong queue. Kan, bila naik kenderaan, tengok orang potong queue. Kita pun rasa lambat juga ni. Potong queue jugalah kita. Kita pun jadi demikian. Dia buat salah, kita pun tambah dengan salah kita. Itu tak betul dalam hidup kita. Patutnya, dia je yang buat salah. Kemudian dia kena perbetulkan balik. Manakala kita jangan buat salah. Suami kita tengah marah-marah kan. Jangan kita marah-marah juga. Bila tengah marah-marah, kita diam sudahlah. Kalau dia marah-marah, kita pun marah-marah. Anak kita pula pening. Mana satu yang marah ni? Anak kita yang dua-dua jadi marah. Seorang sudahlah yang marah. Bila seorang yang marah, seorang lagi diam. Diam je. Ini nak sebut. Maknanya, ada tu nanti tersilap nanti. Dalam keadaan suasana ini, nak jaga adab dan juga akhlak kita. Di kalangan kita. Antara kesilapan kita, kerana kita tidak boleh menerima kesilapan. Antara kesilapan yang berlaku dalam hidup seorang ni, di mana dia tak boleh terima kesilapan orang. Dia nak suruh orang ni perfect. Tak mungkin. Dalam hidup ni, dalam hidup kita kena belajar yang kita ni ada kelemahan. Orang ni ada kelemahan. Terimalah seadanya kesalahan orang tadi untuk dibaiki pada masa yang mendatang nanti. Itulah satu kesalahan yang kita sedang dan sering kita lakukan dalam hidup kita. Seharusnya kita berpandangan yang positif pada mereka yang berbuat salah. Orang yang buat salah, kita kena betulkan dia. Positifkan. Bila dia buat salah je, kitanya mesti kita bagi ruang untuk dia betulkan balik. Salahnya, betulkan balik. Sampai bila kita kena betul? Sampai kita mati, sampailah dia mati. Kerana manusia ni dijadikan oleh Allah terlupa. Dalam hidup kita ni, memang kita terlupa. Kita ni perfect macam mana pun dalam hidup kita, jaga macam mana pun dalam hidup kita, mesti kita buat salah. Tak boleh kita tak terbuat salah. Kerana itulah manusia. Tanda dia manusia. Kita kan, kadang-kadang orang kita, dia jaga sangat ni. Dia jaga nak kunci kereta dia. Dia letak kat sini. Suatu hari dia tengok tak ada. Dia tengok tak ada anak kunci dia tadi. Bila ditanya anak dia, kat mana anak kunci kereta ni? Dia kata, biasa mama letak kat sini. Kita sebut demikian. Anak kata, tak tahu. Anak jawab, tak tahu. Kemudian kita kata, mesti ada yang ambil ni, misal contoh. Kita mula nak marah ni, siapa yang ambil? Tak ada pun, kita tak pernah pun tinggal anak kunci kereta ni tempat lain. Tengok-tengok dalam baju kita rupa-rupanya. Kadang-kadang, kita ni ada yang tersalah. Kita letak dalam handbag kita. Kadang-kadang, kita ni pun terlupa. Ada saat-saat yang kita tersalah dalam hidup kita. Padahal, kita dah mula marah pada semua orang dah. Kita dah mula mengamuk pada orang tu, mengamuk pada orang ni dah, pada diri kita ni.
Bahkan kalau boleh, cepat-cepat maafkan mereka. Dalam hidup kita ni, kalau ada orang buat salah pada kita, maafkanlah. Maafkanlah pada dia. Dalam masa yang sama pula, kita perbaiki kembali kesilapan itu. Dalam masa yang sama, kita baikilah. Lain kali jangan ulang perbuatan yang macam tu. Nanti tak elok kita sebut demikian. Nanti terkesan. Biar jadi, jangan jadi satu habit dalam hidup seorang. Jangan jadi satu tabiat yang melekat, yang buruk. Tetapi, jadikan satu tabiat yang baik, yang berterusan dalam hidup kita. Seorang penyair Al-Mukhadram yang separuh usia di masa jahiliyah dan separuh usia di masa Islamnya, bernama An-Nabirah Az-Zibyani telah mengatakan, engkau tidak akan mendapatkan seorang teman pun yang bebas daripada celaan kamu. Kerana kelemahannya ada padanya. Kerana mana ada orang yang bersih daripada kelemahan dan kekurangan pada diri ini sendiri. Maknanya, kalau kita macam mana pun kita kan, kita suami isteri misal contohnya. Kita pilih suami kita ni yang terbaik dah kita rasa. Kita nak kahwin dengan dia tu, kita semayang sunat istikharah, senang kita ni. Nak kita pun tanya orang ramai dah tanya. Kita rasa dia dah yang terbaik. Lepas kahwin je, tengok-tengok, mamat ni kita sebut. Kita, macam manalah aku terkahwin dengan dia ni. Mula kitanya, lepas kahwin tu ada je yang kita nak marah dengan dia. Padahal sekarang perhatikan. Dalam kita suami isteri, padahal kita suami isteri. Belum kita kahwin tu, kita memang pilih yang terbaik dah dia. Tapi ada je benda yang kita jadi rasa nak marah ya. Yang tu tak berkena lah, yang ni tak betul lah pada diri kita. Ni, kenapa dia? Kerana dia ada kelemahan. Kita rasa kita dengan dia kan. Dia dengan kita pun sama juga. Suami kita dengan kita ni pun sama juga. Dia nak kahwin tu, dia pilih bukan main lagi kita. Nak sebutnya bersungguh-sungguhnya dia. Nak kahwin dengan kita. Kemudian dia bersusah payah lah. Buat pinjaman bank pertanian lagi. Nak kahwin, nak buat hantaran. Kemudian banyak lagi dia bersusah-susah nak kahwin dengan. Lepas kahwin, dia sebut. Kenapalah aku terkahwin dengan dia ni? Dalam hati dia lah. Dia tak sebut pun. Tapi nak gambarkan pada diri kita, manusia ni ada kelemahan. Jangan kita ingat manusia ni sempurna. Anak kita yang keluar daripada kita, memang zuriat kita. Tu pun kita tak rasa, tak puas hati dengan mereka. Padahal dia ni keluar daripada kita. Zuriat kita. Banyak mana yang kita tak puas hati dengan anak kita. Anak kita kan, yang kita kata, saya akan jaga betul-betul dia ni. Anak kita ni. Tapi, ada je PL dia. Ada je perangai dia. Bila kita panggil, diam dalam bilik. Misal contohnya. Anak kita kan, sepatutnya bila kita panggil, dia akan menyahut terus panggilan kita. Tapi dia buat diam je dalam bilik. Anak sebutnya, kita ketuk-ketuk pintu bilik, dikuncinya pula. Nak sebutnya, ni ujian dalam hidup kita. Nak cakap dengan dia ni, jadi susah pada diri kita. Waktu kecil-kecil dahulu tak macam ni kita sebut. Dah besar ni, lain pula perangainya. Anak sebutnya ni manusia. Dia ada kelemahan dan dia ada kekurangan dalam hidup. Tambah dengan anak perempuan kan. Lagi PA dia panggil. Dengan anak perempuan. Sebab tu Rasulullah sebut, kalau kalian ada 3 orang anak perempuan, kalian jaga betul-betul tempat kalian dalam syurga Allah SWT. Sahabat terkejut. Ya Rasulullah. Sahabat kan. Sahabat kata, tu 3 orang ya Rasulullah. Kalau 2 pun 2 lah Rasulullah sebut. Nak jaga perangai 2 orang ni tak sama dengan jaga anak lelaki. Anak perempuan. Dia panggil demikian. Lalu ada satu riwayat yang lain kata, ya Rasulullah, 2 tu pun ramai. Kalau seorang pun seorang dah, kata Rasulullah. Seorang pun seorang. Susah nak jaga. Nak sebutnya, dia ada kelemahan dan ada kekurangan. Yang Allah jadikan pada mereka. Jadi kita ni belapang dada pada diri kita. Kita tidak akan perolehi seorang teman pun dalam hidup ini yang tidak pernah melakukan kesilapan. Sedangkan kita juga ada kelemahan dan kekurangan. Maknanya, kalau kita rasa orang ada kelemahan dan kekurangan, kita pun kena rasa kita ada kelemahan dan kekurangan dalam diri kita. Jangan kita anggap orang je ada kelemahan. Kita pun sama juga ada kelemahan dan kekurangan. Tiada orang yang selamanya sempurna dan tiada kelemahan. Tak ada sempurna. Kita ni kan, sekarang ni kita boleh jaga tubuh badan kita. Tubuh badan kita kan, orang jalan dekat dengan kita pun wangi je. Misal contohnya, suka je orang dekat dengan kita. Tapi berapa lama kita boleh jaga?
Berapa lama kita boleh jaga? Satu masa nanti, bila kita berusia, dia dah mula dah duduk kawasan. Mula bilik itu bau dah badan kita. Ada jadi demikian. Cuba kita perhati mak kita, ayah kita kan, yang dah berusia. Bila dia dah berusia, dah ada lah. Nak sebutnya, dia hidup. Dulu, muda-muda dahulu, ramai orang ni dekat dengan dia, suka dengan dia. Tapi bila dah berusia ni, tak ada dah kawan-kawan dia pun tak ada dah. Tak ada dah yang dekat dengan diri dia. Anak sebutnya, menunjukkan dia ada kelemahan dalam hidup dia. Maka bukan molek jika kita dapat tidakkah sesuai, yang paling sesuai kita banyak berlapang dada. Berlapang dada je, inilah dunia kita sebut. Dunia ni kan rencam. Dalam hidup di atas dunia ni, macam-macam keadaan yang kita akan lalui. Lalu kita kena ajar supaya, tak apa, Alhamdulillah, aku ni dapat sebegini, ya Allah. Allah bagi macam ni. Kita nak lain, tapi Allah kurniakan yang lain untuk diri kita. Setiap manusia ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Mungkin seorang itu hebat dalam sesuatu bab, tetapi dia lemah dalam bab yang lain. Boleh jadi kita ni ada kekuatan pada satu sudut dan ada satu kekuatan yang lain kita lemah. Nabi biasa sebut benda demikian. Orang kita kan dalam bab ada setengah orang dalam bab mengomel dan mengomen dia panggil. Mengomel dan mengomen ni dia boleh dia komen manjang dia. Kalau dia makan tu, oh bukan main lagi dia komen. Masakan ni kurang garam, yang ni kurang, yang tu banyak je pada diri dia. Tapi kalau suruh dia, tak pandai pun. Nak sebut. Komen pandai, tapi kena pada diri dia. Ni nak sebutnya, kita ni ada kelemahan yang lain. Ada orang yang dia masak apa pun sedap. Kan Nabi biasa buat contoh demikian. Dia masak apa pun memang menjadi. Ada orang, dia masak tak menjadi, makan menjadi, dia panggil. Kalau dia makan, nombor satu pada diri dia. Tapi kalau dia masak tak pandai, dia sendiri tak pandai masak. Ramai kan demikian. Hakim-hakim masakan tu kan, bukan pandai sangat pun. Dia hakim pun, dia tak pandai. Kadang-kadang demikian. Tapi dia bahagian komen, boleh nombor satu dia. Selagi mana dia manusia, dia ada kelebihan tertentu dan ada kekurangan tertentu. Selama mana nama kita di manusia, kita ada kelebihan dan ada kekurangan. Di sinilah Allah jadikan adanya adab. Adanya akhlak, dia panggil. Bila ada orang ni, dia ada kelemahan dan ada kekurangan, di sinilah Allah datangkan adab dan juga akhlak. Nak suruh kita ni beradab dan juga berakhlak. Jangan kita ingat, bila dia seorang tersebut, dia ni ada kelemahan, lalu kita jadikan kelemahan itu menyebabkan kita tidak ada adab dan akhlak dengan mereka. Rasulullah diajar, walaupun dengan kanak-kanak, kamu kena beradab-adab. Walaupun kamu dengan orang yang lebih usia daripada kamu, lebih berusia daripada kamu kena ada adab dan akhlak. Rasulullah sebut, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Rasulullah kata bukan di kalangan kita orang yang mempelekehkan orang tua di kalangan kamu. Dan orang yang tidak rasa belas kasihan pada kanak-kanak di kalangan kamu. Bukan di kalangan kami. Rasulullah sebut demikian. Nak sebutnya, biar kamu ada adab. Kan kita ni kan, kalau ada orang tua-tua sangat, kita akan pelekehkan dia. Makcik apa tahu dia sebut demikian. Kita pelekehkan dia. Pakcik apa tahu. Kita sebut demikian. Pakcik dah. Kita sebut demikian. Kita pelekehkan dia. Kadang-kadang, anak-anak yang kecil kan. Anak-anak yang kecil kita... Anak-anak yang kamu kan belum makan garam lagi kan dia sebut. Aku kan makan garam dulu pada kamu kan. Ni tengok bagaimana orang kita ni hilang adab dan akhlak. Islam dia suruh kita ni dengan orang tua pun kena ada adab dan orang yang kecil pada kita pun ada adab dan akhlak. Ni sampai tahap demikian. Kita ni macam seolah-olah kita ni tak tua-tua dah dalam hidup kita. Kita rasa demikian. Akhirnya kita tidak ada adab. Ramai orang kita ni tak ada adab depan orang yang berusia dalam hidup dia. Dan kan kadang-kadang kan, kita dengan mak mertua, dengan ayah mertua. Setengah-setengah orang, dia tak ada adab. Kadang-kadang dia tunjuk je elok depan. Tapi di belakang je mak mertua dia, ayah mertua dia jelir balik, dia panggil. Nak sebutnya kerana apa dia? Buruknya adab dan akhlak dia. Kadang-kadang dia bercakap dengan keluarga dia, susahlah jaga mak mertua.
susahlah jaga ayah mertua ni, disebut demikian. Dia cerita buruknya akhlak dia demikian. Ini nak sebutnya tak pandainya dia dalam menyusun bicara dia, dan tak pandai dia menyusun kata dia, sehingga kan merosakkan hubungan dia dalam hubungan dia sesama manusia. Kita tengok kan, ramai kan orang yang bila mak dia, ayah dia yang makan, ketak-ketak tangan tu kan, pum tumpah. Dia marah, dia suruh makan jauh kat luar. Kan, dalam iklan tu kan, cantik iklan raya tu anda tengok. Iklan raya tersebut, dia suruh mak ayah dia pergi makan kat luar. Nak sebutnya kerana apa, dia bising isteri dia, baru beli pinggan baru je, tiba-tiba pecah dah. Ini jadi demikian. Akhirnya anak dia pula main-main. Buat main-main begitu. Lepas tu dia tanya balik, kenapa buat macam ni? Dia kata, nanti mak abah tua nanti nak buat macam ni juga. Dia sebut. Ni nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni jangan kita pandang lekeh terhadap orang yang berusia pada kita. Tak ada akhlak di kalangan kita demikian. Ramai orang yang berhadapan dengan masalah ini. Boleh dikatakan orang kita kan, tambah tu kadang-kadang belum lagi diuji. Kalau diuji dengan mak kita, ayah kita sendiri yang sakit. Cuba perhati betul-betul di kalangan kita. Bila mak kita, ayah kita sakit, mesti berkelahi adik-beradik. Adik-beradik ni pun mesti siapa nak jaga. Yang sakit ni, kalau dia sakit tu sekejap tak apa. Sakit itu memang berpanjangan. Mak kita ni dah berpanjangan. Panjang masa dia sakit. Ayah kita panjang masa sakit. Yang ni memang ujian betul. Terutama pada anak-anak lelaki. Anak lelaki ni, ramai mana anak lelaki menjadi anak derhaka di saat mana mak dia sedang sakit, ayah dia sedang sakit. Dia jadi rosak. Kerana dia di antara nak jaga mak ke, nak jaga kerja. Nak jaga rumah tangga, kerjaya dia. Ramai mana di kalangan kita, bila mak dia sakit je, dia kata tak boleh, kerja saya banyak. Saya, yang kena jaga siapa? Yang tak kerja, adik-beradik perempuan dia. Dia suruh adik-beradik perempuan dia. Padahal, adik-beradik perempuan dia, kena dapat daripada suami dia. Dapat daripada suami. Yang kena jaga mak dia, ayah dia yang sakit ni siapa? Anak-anak lelaki. Anak-anak lelaki ni kena jaganya. Tapi anak lelaki pula sibuk kerja. Saya kerja kan? Ni dia terjadi. Mula jadi krisis di kalangan kekeluargaan ini sendiri. Terutama abang dengan abang pula ada adik lelaki lagi. Ada adik lelaki lagi. 2-3 orang adik lelaki misal contoh. Abang yang selalu kata, bukan kerja aku je, engkau pun lelaki juga dia sebut. Dia mula jadi habis. Yang ni ujian betul dalam kekeluargaan di kalangan kita. Kemudian mak kita pula dalam hospital misal contoh. Duduk di hospital, berbulan-bulan dekat hospital. Allah, ujian betul dalam kekeluargaan dipanggil. Ni nak gambar, maka kita diajar supaya banyakkan memaafkan. Kandungan syair di atas tentu saja tidak bertentangan dengan apa yang saya gambarkan tentang bagaimana seharusnya dalam memilih teman dan bagaimana seharusnya memilih sifat-sifat yang 4 yang ada dalam diri seorang teman. Bahawa kekurangan boleh dimaafkan. Itu artinya, nak gambar, itu artinya ada kekurangan pada dirinya membuatkan kita menjauhi dan berburuk sangka padanya. Padahal kita tidak melihat sendiri melakukan penyimpangan dan kemungkaran itu. Hendaklah semua kekurangan itu dialihkan ke dalam jiwa yang lapang dan hati yang damai. Sebab sebagai seorang manusia, kita mungkin terkadang lalai untuk memerhatikan jiwanya, bahagian yang paling dekat dengan diri itu sendiri. Dan itu juga bukan bererti memusuhi dan bosan kepadanya. Dikatakan dalam butir-butir hikmah ni, kita sambung akan datang nanti lah, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah
محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة